إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلم أن الله مع المتقين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kata kita melaksanakan dalam perintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat yang diperintah oleh Allah Ta'ala 5 waktu sehari semalam, kita dapat tunai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermakna kita takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jauhi daripada larangan yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jauhi daripada perkara yang tersebut. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia ini dan di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, dengan kurnianya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita selaku ummah sallallahu alaihi wasallam, kita hidup di akhir zaman yang dipenuhi dengan cabaran dan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita tidak dapat nak abai dan nak nafikan berkenaan dengan ujian yang diujikan oleh Allah Ta'ala kepada kita pada hari ini, khususnya ujian di akhir zaman, iaitu ujian harta benda yang ada pada diri manusia. Perkara ini Allah Ta'ala sudah sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala firman dalam surah A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ini merupakan lambangan yang dicerita oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahawasanya tidak ada manusia walau seorang pun yang nafi dan abai kepada harta benda yang Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Tetapi soalan yang kita wajib soalkan pada hari ini, hidup kita sudah gunakan masa yang Allah Ta'ala bagi. Betapa ramai yang sudah guna 30 tahun, betapa ramai yang sudah guna umur yang dibagi oleh Allah Ta'ala 60 tahun. Tetapi soalan yang kita pernah soal dan akan disoal oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti, berkenaan dengan harta benda yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Adakah harta benda yang kita dapat daripada Allah halal ataupun haram? Ini merupakan soal dan Allah Ta'ala akan soalkan kita di akhirat nanti. Kembalikan dalam satu surah, Allah Ta'ala firman, falamma nasu ma zukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Allah ceritakan kepada kita di hari ini bahawasanya falamma nasu ma zukkiru bih, ketika mana manusia terlupa dalam urusan agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut itu adalah perkara yang haram. Tetapi manusia kias untuk dapat benda itu merupakan benda yang halal. Allah Ta'ala firman, nasu ma zukiru bih,
Mereka terlupa dalam urusan agama Allah. Allah kata itu adalah perkara yang haram. Riba adalah perkara yang haram. Rishwah perkara yang haram. Tetapi betapa ramai manusia yang gunakan pendapat yang katakan itu tidak ada masalah. Sedangkan Allah Ta'ala sudah nyata itu adalah perkara yang haram. Nasu ma zukkiru bih. Mereka terlupa dalam urusan agama Allah. Hadis Nabi yang Nabi mari cerita merupakan benar sia-sia. Nasu ma zukkiru bih. Allah Ta'ala cerita fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah akan buka segala pintu kepada mereka. Sehingga ulama dia sebut bahawasanya pintu yang dibuka oleh Allah iaitu pintu rezeki, oleh kerana manusia terlupa dalam urusan agama Allah Ta'ala. Dalam suratul Qalam Allah Ta'ala firman, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadith. Belakang dia, lepas ke dia, mereka yang istidraj, yang Allah Ta'ala istidradkan mereka. Allah Ta'ala bagi harta benda, mereka tak ingat ini adalah perkara yang haram. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada mereka, mereka tidak pernah syukur terhadap rezeki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah Ta'ala akan buka segala pintu kebaikan, rezeki, segala perkara dia buat jaya. La ilaha illallah. Nasu ma zukiru bih. Berdasar daripada mereka terlupa daripada urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta idza farihu bima utu. Sehingga bila farihu, mereka suka, mereka berasa puas hati dengan pemberian Allah Ta'ala. Boleh tipu kelo orang menega jual, tapi boleh tipu kelo orang mereka rasa farihu bima utu. Klik siapa rumah hari ni tengok, biasa kalau kita tak tipu boleh 300, hari ni dapat 900, tipu orang. Farihu, rasa suka, bangga dalam harta benda yang dibagi oleh Allah. Farihu bima utu. Tetapi janjian Allah Ta'ala memang benar. Allah Ta'ala kata akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah Ta'ala akan tarik nyawa, hal keadaan mereka tidak rasa kata itu adalah kurniaan Allah Ta'ala kepada mereka. Fa idza hum mublisun. Khabar-khabar mereka mati dengan keadaan tak ada nak taubat pada agama Allah Ta'ala. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah, Islam tidak kaya kepada kita. Islam tidak larang kepada kita supaya kita jadi orang kaya. Ni orang asyara mubasyirin bil jannah. Ni orang sebagai jutawan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai jutawan. Umar bin Khattab sebagai jutawan. Uthman bin Ibn Affan sebagai jutawan. Dan juga Zubair bin Awam sebagai jutawan. Abdurrahman bin Auf sebagai jutawan. Mereka gunakan harta benda supaya bantukan agama Allah Ta'ala. Ketika mana Nabi perlu kepada alat senjata, ketika mana Nabi perlu kepada minuman kepada ahli Madinah, Uthman bin Affan angkat tangan cari isteri, ada harta supaya nak bantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhir Nabi janjikan Uthman bin Affan, Nabi janjikan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi janjikan Abdurrahman bin Auf, Nabi janjikan Zubair bin Awam merupakan seorang yang dapat syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kekayaan mereka boleh bantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menggah, mereka tidak rasa kata kurniaan Allah Ta'ala bagi supaya nak dapat tindihkan masyarakat, tidak, supaya nak bantukan masyarakat. Itu kita telah lihat kepada tauladan sahabat ridwanullahi alaihimul ajmain. Kita klik kepada ayat yang saya baca, falamma nasu ma zukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ayat ni kita boleh tengok kepada seorang lelaki yang bersamanya Nabi Musa. Dia merupakan sahabat Nabi Musa. Satu pendapat yang katakan ia merupakan seorang sepupu Nabi Musa alaihi salam. Qarun. Tidak ada seorang pun tidak pernah dengar nama Qarun. Sehingga tu nenek moyang kita, dia jumpa emas daripada tanah, dia kata ini harta Qarun. Sedangkan Qarun tidak pernah dia dengan dia. Tetapi nama harta, nasabnya nak tunjuk bahawasanya kekayaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Qarun. La ilaha illallah, boleh menasabkan kepada harta Qarun. Kembali kepada Qarun, seorang rapat dengan Nabi Musa, baca kitab Taurat dengan Nabi Musa, pendakwah ikut Nabi Musa.
Satu kali dia minta dengan Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Qarun sebagai seorang kaya. Subhanallah. Nabi Musa angkat tangan doa kepada Allah supaya Allah kurniakan kepada Qarun merupakan seorang yang kaya di muka dunia Allah Ta'ala. Harapan Nabi Musa supaya Qarun boleh bantu agama Allah Ta'ala. Tetapi akibat yang terakhirnya, Qarun melampaui agama Allah. Qarun dusta agama Allah. Qarun mengangkatkan diri bukan daripada kurnia Allah, tapi dengan sebab kecerdikan yang aku ada dan juga kehebatan yang aku gagah, membawa kepada aku harta banyak, kambing, lembu, kuda yang beranak. Itu merupakan kurniaan daripada aku sendiri. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah. Falamma nasu ma zukiru bih. Ketika mana mereka beliau minta dengan Nabi Musa, Nabi Musa doa kat tangan dia terlupa agama Allah. Ma zukiru bih. Allah Ta'ala kata fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah Ta'ala buka segala pintu kepada Qarun. Sehingga Qarun, tidak ada manusia kekayaan di hari ini nak banding dengan Qarun anak kecil. Lebih banyak daripada Qarun tidak ada. Kurniaan Allah kepada Qarun. Allah Ta'ala nak tunjukประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้รับประโยชน์จากประวัติศาสตร์ดังกล่าวเราไม่ได้เพียงแค่ฟังเราไม่ได้เพียงแค่dengar saja tetapi เราได้รับอะไรบทเรียนจาก Allah Ta'ala ได้กล่าวในอัลกุรอาน Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika mana kurniaan Allah kepada Qarun, Allah Ta'ala wi kepada Qarun hatta idza farihu bima utu, sehingga Qarun rasa suka terhadap pemberian Allah. Bima utu, Allah Ta'ala kata akhadnahum baghtatan. Allah Ta'ala tarik nyawa Qarun baghtah, dengan cepat keadaan Qarun tidak ada nak taubat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idzahum mublisun. Tak ada hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. เรายังมีโอกาสเพื่อที่จะขอจากอัลลอฮ์ Subhanahu wa Ta'ala ในทรัพย์สินที่เราได้มาอาจจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่ฮาลาลเราก็จงตอบัตขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ Ta'ala. Ya Allah, aku minta taubat denganmu harta sebelum daripada ni aku makan harta tak halal. Sedangkan kita sudah nyata itu merupakan perkara yang haram oleh Allah. Makan kalau orang harta haram kita yakin. Makan duit riba harta yang haram kita yakin. Makan duit anak yatim harta yang haram kita yakin. Makan duit rishwah harta yang haram kita yakin. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang hadirin Jumaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sehingga apabila Allah Ta'ala kurniakan kepada Qarun kekayaan, beliau mengatakan haza sahirun kadzab. Itu merupakan sihir yang sangat besar kepada Nabi Musa alaihi salam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil Islam wal iman wa ja'ala at-taqwa tariqana ilal jinan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa'lam anna Allaha ma'al muttaqin. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kata kita cari agama Allah, makna kata kita cari keredaan Allah, makna kata kita cari benda yang Allah Ta'ala halal kepada kita, itu maknanya kita takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jauhi daripada larangan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak buat,
kita tak suka, kita tak senap senun daripada perkara yang Allah Ta'ala tidak halal, itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala firman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, hadirin sidang Jumaat. Jangan mati kerana mati bukan bilik kita. Allah Ta'ala larang kita mati illa wa antum muslimun, kecuali kita serah diri kepada Allah. Hari ni kita tanya, kita serah diri tak kepada Allah. Hari ni kalau Allah Ta'ala panggil kita ke rahmat Allah, kalau Allah Ta'ala rakyat kata Alhamdulillah akan kembali pada masa sekian-sekian, adakah kita sudah tentu kata kita sebagai ahli syurga? Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, jangan sama sekali kita mati kecuali kita illa wa antum muslimun, kecuali kita sebagai orang serah diri kepada Allah Ta'ala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, mati bukan milik kita. Mati adalah milik Allah. Betapa ramai yang main apa dia panggil, buat jadi dia gagah, makan segala kara tak sewi mati. Bomo kata makan gani tak mati dia makan. Tapi berapa ramai yang mati hal keadaan dia memuda. Betapa ramai. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, kita tarikkan daripada khutbah yang pertama yang saya cerita kepada hadirin. Duit yang kita dapat, tidak ada manusia yang tasir kepada harta. Tetapi betapa ramai manusia tanya harta halal ke haram. Harta mari daripada kocek kita, 5 kok, 2 kok, 3 kok, 10 kok. Betapa ramai tanya kata duit ni haram ke halal. Imam Syafi'i rahimahullah, sebelum bapak beliau nak meninggal dunia, bapak beliau pernah wasiat kepada seorang mak. Ayah bagi Imam Syafi'i mati muda. Wasiat kepada mak sebelum daripada lahirnya Imam Syafi'i, pak bukan nego besar. Ayah bagi Imam Syafi'i bukan token nego besar, tapi dia terpaksa kena tubik daripada kota Mekah untuk menuju ke Gaza, supaya tanah lobok jual je. Supaya seorang ayah nak dapatkan duit yang halal, pero seorang anak yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah melalui duit halal. Sehingga dia wasiat kepada mak bagi Imam Syafi'i. Dia kata, aku tidak ada duit yang banyak. Tidak ada duit yang banyak. Tidak ada harta yang banyak. Tetapi aku ada duit senyatung je. Sojabe, bahasa Nara dia kata sojabe. Duit yang tidak banyak sangat yang aku taruh. Duit ni aku yakin daripada Allah yang kurnia kepada aku 100% halal. Ambil duit ni walau tak cukup, belanjakan anak aku untuk belajar ilmu agama Allah Ta'ala. Imam Syafi'i sebagai imam mazhab, imam yang terkenal di seluruh dunia kerana barakahnya daripada harta yang halal. Berapa ramai ibu bapa yang cari duit tapi nak anak dia dapat harta yang halal, royak kepada mak dia. Ayah cari duit halal dah, kalau ayah mati tak ada anak beranak, ambil duit halal ayah cari, belanja untuk anak ngaji. Ini kesan daripada harta yang halal. Hadirin, dia tak ada sekat tu. Sebab tu apabila kita mati, kita akan minta peluang kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami di atas dunia, supaya kami bertaubat, supaya kami sedekah, supaya kami buat amalan soleh, supaya kami tak ter duit reba, supaya kami tak makan duit harta anak yatim, supaya kami tak buat segala yang murkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini permintaan manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama bersalawat kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam, alladzi ballagha risalah, addal amanah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Mekah Al-Mukarramah, manusia tawaf di kiling Kaabah telanya bogeh. Manusia tawaf di kiling Kaabah telanya bogeh. Di kiling Kaabah 360 berhala. Datangnya nubuah sallallahu alaihi wasallam. Manusia tak terima nubuah Nabi. Pak saudara Nabi tak terima tautan nubuah Nabi. Tetapi Nabi teguh ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala kata, wa anzir ashiratakal akrabin. Kamu dakwah kawan-kawan orang dekat denganmu. Nabi pun dakwah. Orang kata celaka Muhammad, tabat laka ya Muhammad. Allah Ta'ala turun ayat Quran. Lalu tu Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kat tangan minta doa supaya Allah Ta'ala kurniakan orang hebat-hebat masuk agama Allah Ta'ala. Nabi pergi di Taif nak dakwah agama Allah, orang pegang batu pada Nabi.
Tapi Nabi tidak ada, aku minta lah tamneng daripada Nabi supaya keluar dari orang biasa. Tidak ada. Walaupun berdarah, walaupun kena setara mana. Nabi pembawa risalah. Nabi pembawa cahaya daripada az-zulumat, daripada kegelapan kepada cahaya al-Islam. Hari ini betapa ramai manusia, Allah sendiri bersalawat kepada sallallahu alaihi wasallam. Tetapi manusia yang degilnya, yang tidak rasa keimanan kepada Nabi, tidak rasa nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau hari Jumaat bila tidak pernah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa sakit, kita rasa sedih, kita rasa apa dia panggil rusuk saukap muslim. Ti mai miความรู้สึกที่จะsalawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teaching Allah lek benda malaikah sung salawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma an khulafa'il arba' Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.